Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam satu majlis supaya kita nak muzakarahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dan sentiasa kita lepas daripada ujian-ujian tersebut. Syukur di atas segala nikmat kesihatan tubuh badan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan tubuh badan kita sehingga kita dapat buat ibadah-ibadah dengan anggota-anggota kita. Dan syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita dan beri peluang kepada kita dapat kita mari buat kerja amalan atau boleh buat barang Allah Taala suruh. Kita kena syukur banyak-banyak dan kita kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tak ngaji tafsir. Hari ni tak ngaji tafsir pasal lelah ni pun lewat dah. Pasal hari ni lewat tu beberapa perkara. Yang pertamanya kena masuk gi di pondok Hayatus Sahabah dulu sebab kita nak pergi ambil air hak kita janji pada orang hak duk bantu sekolah dia tu. Jadi air syahadah tu ada dah siapa dah hari ni. Yang kedua pula nak mula kau siapa saat itu lekat di kereta gapo nama duk sodok tanah gapo gitu gini. Lalu tu kita nak ngaji hanya dua kitab juga, cuma kita nak buti dulu tafsir pada minggu ni. Kita nak ngaji kitab Jauhar dengan kitab kelebihan pada bulan Syaban. Dek sahabat kita duduk di dalam bulan Syaban dek. Jadi kalau hok dalam live tu tengok ni pelik sikit ni mata tak nak sakit mata. Mata bekok. Kalau comel hari ni kan. Hari ni ya. Kalau comel. Anak murid semua tahu kalau kena gocah. Jadi hari ni kita nak main ngaji kitab yang pertama iaitu kitab Jauhar Al-Marhub, iaitu kitab perkenaan dengan kelebihan daripada segala-gala ibadah. Kita nak jadi naik semangat atas ibadat kita. Nak ada semangat, nak ada kamlang cai, naikkan tam amal ibadat. Kita nak buat ada semangat ni. Jadi orang nak ada semangat ni dia kena tahu pelebun orang panggil, kena tahu kelebihan. Jadi lalu ni kita nak ngaji bab kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ngaji bab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ke atas Nabi ni bukan sekadar kata kita selawat dah tu ada pahala di sisi Allah, bukan. Pahala yang terlebih luas daripada laut lagi. Gapo nama teh hanya sekadar yang bagi dalam kitab ni. Dalam bab ni. Dalam butrian ni dia nak royak kata kelebihan atau fadilah bagi orang yang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni kalimah ianya iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kepada Nabi dan selawat kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selawat ke Nabi saja pun jadi dah, tapi kita rekek gilah sebab beak mulut kita ke gapo ke ya terlebih comel kalau kita selawat kepada ahli-ahli keluarga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad tu jadi dah selawat ke Nabi dah tu orang panggil tu. Dah. Jadi kita duduk di muka 27. Dah. Dan daripada Nabi dah. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sabda, Nabi ada royak, barang siapa selawat atasku kerana membesar bagi hakku. Siapa dia besar kepada Nabi, siapa dia selawat kepada Nabi sebab dia nak besar Nabi, besar martabat Nabi. Kita sayang kepada Nabi sehingga kita nak akak Nabi kita naik tinggi, sehingga siapa kita selawat sanjung Nabi kita seumur nak hari. Dalam hati dia selawat ke Nabi, buat tanya nak besar Nabi .
Berarti nak besar Nabi. Dan Nabi ni makhluk nomor satu lagi. Nabi kita nak syafaat kita lagi. Nak tupai dia daripada masa lagi. Dia boleh syafaat kita daripada neraka lagi. Dia boleh tolong wakwi jadi kita. Boleh proses daripada segala dosa. Boleh masuk surga lagi. Lalu tu kita ni nak selawat kepada dia tu sebab kita nak besar ke dia. Bahawa kita nak besar ke dia sana, kita selawat ke dia. Orang yang selawat kepada Rasulullah serta dia besarkan Rasulullah, nascaya menjadikan Allah Azza wa Jalla daripada perkataan selawat dia tu akan malaikat. Dia kata selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, sambil dalam hati nak besar kepada Nabi. Kemudian pepatah yang dia kata selawat ke Nabi saat itu jadi seorang malaikat. Allah jadikan daripada pepatah, daripada kalimah, daripada KCP yang dia selawat saning tu, hak duk nampak tak dunia ni rupa dia duk selawat mulut, dia duk ngangak-ngangak duk selawat ke Nabi. Tapi sebenarnya di mata batin atau perbuatan yang Tuhan buat ke dia tu, dia jadi daripada KCP, daripada selawat tu jadilah malaikat. Tuhan jadi malaikat. Malaikat saning tu lagu mana? Bui bakpo. Jadi malaikat pedoh kapo. Allah jadikan seorang malaikat yang bagi seorang malaikat tu jadi dengan sebab ia selawat saat itu. Satu sayap dengan masyrik dan satu sayap dengan maghrib. Besarnya malaikat yang jadi daripada kalimah selawat kepada Nabi ni. Satu sayap siapa ke pihak masyrik balik matahari jatuh, dan sesuti sayap lagi atau sebelah sayap lagi su mata mandai, yakni su matahari naik. Bermakna nak royak kata rupa malaikat jadi daripada selawat ni hebat. Patu dia besar. Dan dua kakinya pada bumi yang ketujuh. Dua kaki malaikat itu jadi tu. Dan tekoknya berlipat di bawah arasy. Tekok dia duduk datang pada langit yang ketujuh lagi. Duduk berlipat bawah arasy tu. Nak royak kata malaikat yang jadi daripada kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jadi malaikat yang hebat. Kemudian apabila Allah jadi dah malaikat ni hebat dah tubik mai daripada mulut orang selawat ke Nabi ni. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pun royak ke malaikat tu. Tuhan kecek dengan malaikat tu. Dia kata kan, selawat olehmu atas hambaku seperti barang dia selawat atas nabiku. Mung aku jadi mung daripada pepatah dia selawat saning, hija mung he malaikat besar, he malaikat hebat, hija mung iaitu mung kena selawat ke tuan mung. Kita lah orang rajin selawat ke Nabi ni. Mung kena selawat kepada tuan mung. Mung selawat kepada tuan mung sudah mung hija mung ni selawat kepada tuan mung. Sahabat tuan mung tu sentiasa dia selawat kepada Nabi aku. Selawat ni ingat bukan gapo-gapo. Ucap video tu selamat. Ucap video tu selamat. Ucap video tu gapo boleh baik. Selawat ni misalnya kata kalau kita selawat ke Nabi, bermakna kita berdoa ke Nabi. Kalau malaikat selawat kepada kita, bermakna malaikat berdoa kepada kita. Pak kita tak beruntung kau, kita duduk dia saja-saja ada orang nanti berdoa baik ke kita. Kita terlupa pun dia tolong berdoa ke kita. Masa depan, masa gapo kita nak jumpa dengan gapo kita tak ada tahu, kita tak ada ilmu. Masalah betul-betul kita tak tahu. Di akhirat nanti aku kena jumpa dengan gapo nama tek. Di pada masa ada ibu gapo nama tek, ada ketakut tek, ada azab, ada gapo esok gapo nama tek. Kita tak tahu. Kita tahu hanya sekadar titik sirat. Kita tahu hanya sekadar ketak situ, lemah situ. Duk susun-susun supaya berah lagu ni. Kita hanya sekadar tahu kat tu. Malaikat terlebih geti daripada kita lagi. Dan dia sepatutnya dialah orang yang pandai berdoa untuk selamat kita. Sebab tu kalau ada malaikat jong nanti selawat, nanti berdoa ke kita, tak kau comel, tak kau molek. Sebab tu nak boleh ke malaikat tu selawat kepada kita, nak ada juru jong selawat kepada kita. Nak ada malaikat yang hebat-hebat, yang besar-besar nanti selawat kepada kita ni. Kita kena selawat ke Nabi dulu, baru jadi malaikat tu selawat kepada kita.
Deh. Deh. Bo Tuhan suruh lagu tu. Bo Tuhan suruh malaikat tu selawat kepada Tuhan dia tu. Tuhan yang ampunnya rajin selawat kepada Rasulullah tu. Maka menselawat, iyo malaikat tu dengar kata Tuhan lalu dah. Malaikat tu dengar kata Tuhan selalu dah, serta malaikat tu pun selawat kepada Tuhan dia saat itu. Selawat ambil semenjak daripada ia jadi hingga sampai ke hari kiamat saya esok. Ambil semenjak daripada ia jadi daripada pepatah kalimah selawat tu sampai ke hari kiamat, sampai ke hari kebangkitan, sampai hari esok. Baru dia berhenti daripada selawat kepada Tuhan dia saat ni. Pak kita bayar ke, kalau satu selawat boleh pahala cuma mana, bayar ke lah berapa hari nak boleh kau sampai ke kiamat, tak tahu atau apa korun lagi nak boleh kau sampai ke kiamat, maka banyak mana lah kelebihan bagi kita. Dan banyak mana orang nak nanti berdoa baik kepada kita. Nah, doa kita ni belum tentu mustajab ke tak mustajab. Sebab ia sakut dengan perbuatan kita. Kita ni orang yakin. Yakin dengan diri kita sendiri. Bahawasanya aku ni bukan orang molek. Sebab apa? Sebab aku tahu. Aku sendiri ada pihak pengauduh. Aku diri ada buat dosa nak hari. Aku diri dosa dengan ya tu. Dosa dengan ya ni. Dosa dengan tok laki. Dosa dengan keluarga. Dosa dengan anak. Dosa dengan apa. Macam-macam. Sebab apa? Sebab kita ada nafsu. Dan pada setiap hari yang kita berdosa tu, adakah kita taubat ke Tuhan pada masa satu masa dalam hari? Tak. Kita tangguh. Kita tupukan. Kita tangguhkan. Kita hipungkan dosa-dosa kita sehingga sampai ke bukit. Supaya ngebukit. Pak kita orang buruk sampai taruh tu. Orang huduh sampai taruh tu. Orang yang penuh dengan dosa maksiat. Barang Tuhan larang kita buat belakang ni. Kita harap lagi kok kata doa kita tu nak mustajab. Yang kita berdoa hari lalu ni kita tak berhenti-berhenti tu. Sebab kita tahu Tuhan kita ni pemurah. Kita tahu kata Tuhan kita tu borah. Tuhan kita ni baik hati. Walau dia buat kau dia setara mana pun. Walau kita tak dengar kata dia setara mana pun. Dia terlebih kasih daripada kita. Kau kita ni lebih daripada ibu saya ke anak 7 kali ganda. Ibu tu tak apa dah. Anak uduh setara mana pun tu tak sayang dah anak kita. Tapi Allah sayang kepada kita 7 kali ganda tu lagi. Sampai huduh-huduh kita, buku kita pun kita wani angkat tangan doa ke Tuhan. Pasal kita tahu Tuhan sayang kita. Tapi nak ayat kata, sambil kita tahu kata Tuhan sayang ke kita pun, Tuhan nak baik dengan kita pun, kita kena buat juga cara atau kena cari jalan juga untuk nak buat jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Lebih mustajab lagi doa kita. Dengan kita saat itu, jadikan orang yang doa bagi kita tu, orang yang tak biasa dosa dengan Allah kali aku. Siapa? Pelaka. Manusia mana-mana pun, kalau kita pergi suruh Tok Guru berdoa ke kita sekalipun, kalau kita suruh Tok Guru mana-mana berdoa ke kita sekalipun, Tok Guru tu tetap tak sunyi daripada dosa juga. Tok Guru tu tak sunyi daripada buat salah juga. Sebab tiap manusia ada kesalahan. Tak ada orang tak ada kesalahan. Tak ada orang comel semenjak daripada hidup sampai ke mati. Tak ada. Siapa ke Nabi kita, Nabi mana-mana sekalipun dari 25 Nabi, biasa dosa dengan Tuhan belakang. Cuma ke dia pandai tobat ayah dengan Allah. Dia reti tobat. Dia buat dosa pak, dia tobat selalu, cuci selalu dah. Kita ni dak biasa taruk. Sabit tu lah, kalau kita ada melekat juru doa wiko kita ni, kita terlupa ke Tuhan pun dia tak lupa. Kita lupa berdoa ke Tuhan pun dia tak lupa doa ke kita. Sentiasa angkat tangan berdoa ke kita semenjak daripada dia jadi siapa kau hari kiamat. Tengok beruntung tak beruntung. Kalau lah orang tu saat ni tu boleh melekat mari duk berdoa ke dia sendiri. Sebab tu cara nak boleh melekat mari doa ke kita mudah ya. Mudah lagu mana? Mudah di sini iaitu kita ni kena banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap pepatah yang kita tubik daripada mulut kita selawat kepada Nabi, ia akan jadi seorang melekat yang tubuh pada hebat, tinggi sama tinggi dengan kepala duduk bawah arasy Allah, serta dengan kaki duduk di 7 bombing yang ke-7, dan lek sayap belalek tu sapa ke pihak masyrik, sayap belalek ni sapa ke pihak maghrib. Nanti sentiasa berdoa kepada kita. Rajin selawat,
kau banyak malaikat jom doa ke kita. Rajin selawat, kau banyak malaikat berdoa kepada kita. Kita tahu kelebihan tangan ni dah. Malah lagi kau selawat ke Nabi. Lolo ni rajin. 100 kujong lagi. Klik setelah lagi. Siapa Zuhur setelah lagi tak tahulah lagu mana. Tak ada deh. Dan sabda Nabi SAW. Sampai tu Ustaz Raya dah kata selawat aku Nabi ni banyak kelebihan supaya dengan air dalam laut. Kelebihan banyak, kelebihan luas. Dan supaya dengan laut. Sabda Nabi SAW. Tiada daripada seorang hamba mengucap selawat atasku. Malaikat kerak keluar selawat itu bersegera, maka tiada tinggal darat dan laut, dan tiada tinggal darat dan laut, dan tiada masyrik dan maghrib. Malaikat lalu ia dengan dia dan berkata, ia akulah selawat sianu anak sianu. Selawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk Allah SWT. Sekali kita selawat kepada Nabi SAW, tubik daripada mulut kita pup ni segera dah masuk supaya segera. Kalau kita tajuk siapa lalu dah ketuayo esprit siapa lalu dah ketuayo. Kita ni selawat ke Nabi, kalulah long tabian kau gapo tu 7-8 hari baru siapa deh. Nak boleh kau siapa ni tajuk magi lama dah. Kalau atau ada kau buruk dah nak boleh kau siapa. Tapi nak ayat kata selawat ke Nabi ni segera keluar daripada mulut kita. Siapa ke Nabi selalu dah. Lalu kau pihak masyrik, kau pihak maghrib, lalu kau laut tes semua ni. Serta giroyak kepada Rasulullah SAW. Aku ni selawat ni mari daripada Sianu bin Sianu, Yotu bin Yotu. Kalau kita kau ada nama kita bin ayah kita lah. Jadi royak ke Nabi. Sampai tu Nabi kena belakang. Orang wahai selawat ke ya nama duduk dalam hati Nabi. Nama duduk dalam dada Nabi belakang. Orang wahai selawat ke Nabi, Nabi kena. Tapi kalau orang tak biasa selawat ke Nabi sekali abuk. Data-data bos susah ni nak mari sebut nama Nabi. Ni Nabi tak kenal lah. Biasa-biasa tak biasa selawat ke Nabi. Biasa-biasa tak ada kesusahan apa-apa. Tak ingat ke Nabi. Mari ada susah tak selawat kepada Nabi. Mari susah ingat nama Nabi. Mari ada kesusahan akak tangan berdoa kepada Nabi. Minta tawassul doa dengan Nabi. Tawassul doa dengan Nabi ni lagu mana? Iaitu biar kita doa ni kita ambil keberkatan Nabi. Mari bubuh dalam doa kita. Tu orang panggil tawassul. Berekan dengan Nabi. Nak jadi ada sen orang panggil. Tu orang panggil tawassul. Boleh tawassul dalam agama kita. Mazhab kita tawassul dengan Nabi boleh. Nak ambil berkat orang panggil. Kita akak tangan berdoa dengan Allah demi keberkatan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Tuhanku, kita minta tu. Tapi kita tawassul dengan Nabi. Ya Allah Tuhanku, demi keberkatan Nabi Muhammad SAW yang jadi makhluk lama satu sekali. Ya Allah, mintalah aku sihat tubuh badan. Ya Allah. Bapa ambil Nabi agak dalam doa kita. Sebab nak doa tu berkat dan nak doa tu mustajab. Nak Allah kabul doa kita. Nak Allah terima. Sebab Allah kita agak mari tu ialah semsah. Lagu tu lah. Dalam agama kita ni boleh nak tawassul dengan Nabi. Atau demi keberkatan kalimah la ilaha illallah ya Allah Tuhanku. Mintalah murahkanlah rezeki kepadaku ya Allah. Minta dengan Tuhan ni. Jangan dabel-dabel aku. Pergi minta seorang diri. Jangan lagu tu kita biar. Ya Allah Tuhanku mintalah aku ni murah rezeki ya Allah. Ya Allah Tuhanku mintalah aku sihat tubuh badan ya Allah. Ya Allah minta anak aku ni juju ya Allah soleh-solehah ya Allah. Tak tawassul panggil. Tak tawassul ni kalau Allah kabul. Kita duk patak su tahu biar kali kita ni mertabak, tak ada ketinggian, tak ada hak molek, tak ada bokeh jadi orang buruk, orang apa lagi. Nah, sabit tu nak kali kita berdoa, okey? Kita tawassul. Kalau dia mau suruh selawat ke Nabi dulu belum pada doa. Selawat ke Nabi dulu. Kena buat barang nak jadi mustajab doa kita tu. Jangan mari mentah-mentah tu supaya kita minta duit dengan mak kita Mari papa. Jalan gudu. Duit 5 kop. Hak nak duit lek pun malah duit. Bapa, mentah lah jak nampak main minta ni. Kalau belum nak minta tu pinggir ada basuh pinggir.
Ambil menyapu mari, sapu humah, lak umah, duit 5 kok. Alah 10 jawi lagi. Nak royak kata, tu cara wak baik. Cara orang panggil kata, nak minta, nak gapo ni, kena ada bismillah dulu. Dek, kena syukur, kena gotu goni, kena puja-puji Tuhan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wi ada dalam doa bukan? Ya Allah, Tuhan aku minta aku kaya, ya Allah. Bukan lagu tu. Lagu tu supaya budak pergi minta duit dengan mak. Mak duit 5 kuat. Kalau mak tak kok murih kau malah kau begitu. Kita supaya budak. Kalau kita tak ngaji, kita supaya budak. Kita minta-minta dengan Tuhan, kita ngaju dengan Tuhan. Allah, Tuhan, minta lama mana. Dah tak ada wiwi lagi, tak ada kesenangan lagi dalam hidup kita. Minta nak wi anak kita berjauh lama mana. Dah tak ada tukar-tukar lagi pangan anak kita. Tuhan tak wi dah berkali. Malah minta mula-mula. Tu orang panggil ngaju. Sebab tu kita kena cek diri kita. Cek diri kita kan? Cek diri kita kata, kita ni cara minta kita comel ke tak? Gi minta kita comel ke tak? Kadang-kadang minta le jambe. Ingat le jambe, minta le jambe. Minta dalam baju motong. Minta dalam hal kadang duduk dalam hal kadang baju sehe. Hak comel-comel, masa comel-comel. Minta masa comel-comel tu lah. Tengok makan dia sedap-sedap le tarotak. Minta gani dengan tu, minta dengan tu. Masa dalam mustajab doa tu banyak ke? Sudah semaya 5 waktu sehari semalam, dalam sujud, dalam rokok. Bangun maya tahajud tu mustajab doa seperti malam. Minta masa yang sesuai. Yang minta ikut ingat nak bila minta kau tu. Yang ingat kita. Kita apa sebab nak minta gapo dengan mak kita yang kecil mula. Kita kena minta dalam masa yang sesuai. Minta dalam masa mak kita ada kerja. Minta dalam masa mak kita ada duit. Minta dalam masa mak kita boleh bui kepada kita. Itulah. Sebab tu kita saat ni tu kena cek tak diri kita. Kalau kita ni doa betul mana. Atau kalau kita sebut gapo tak jadi kabul. Supaya tak diterima oleh Allah. Tak jadi. Supaya kita sebut kita minta ni. Kita kena cek. Aku ni gipit pelak betul mana. Jangan duduk tilik tu. Ni kita tilik tu. Tilik tu kan. Minta lama mana dah. Nak selesai ni. Misalnya kata mana-mana ikutlah kita sabut perut dia. Tak selesai lagi berkali tu tak terima, tak kabul. Kita tak cek diri kita. Kata kita ni pelak betul mana. Kita kena cek diri kita dulu. Aku berdoa kena kedok. Aku minta kena kedok. Cara minta lagu mana? Lagu tu lah kita. Tiap-tiap doa tu kena buat molek. Pasal kita nak minta dengan Tuhan. Minta dengan kita tak ada bayar gapo ke dia. Ni kita kena buat molek lah. Kalau kita nak pergi minta dengan orang, tak apalah kita nak balas. Nak beli gapo-gapo. Kui duit kamu, kui bagi kat aku. Sama-sama butang, boleh aku boleh kamu. Hak kita ni kita nak hak Tuhan saja. Tuhan tak je boleh gapo daripada kita. Ada kau kita wiga tu ni kau tu ada. Semua kita duk buat amal ibadat. Baik semaya, kau puasa, kau gapo sekalipun sedekah kau, semua kembali kelik kau kita belakang. Tak ada wi kau tu sekarang. Sebab tu kata kalau buat mu tak maya pun kau tak jadi Tuhan apa tu lah. Kalau buat mu tak buat amal ibadat tak ada seorang abuk beriman kepada aku, semua jadi agama lain belakang pun kau tak jadi Tuhan apa tu lah. Bermakna Tuhan tak kena tupai kita. Kita ni kena tupai Tuhan. Tu kita kena buat molek. Maka tiada tinggal suatu malaikat menselawat atasnya. Kau lalu tu. Kau selawat kita lalu. Nak pergi jumpa dengan Nabi kita tu. Nak pergi royak kata kita selawat ke Nabi tu. Lalu kok gapo-gapo turut. Selawat supaya kita berlaku. Lalu kok lauk. Ikan-ikan dalam lauk kutip selawat ke Nabi. Lalu kok gotu-gotu ni kutip selawat kepada Nabi. Dan dijadikan atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk Allah. Maka tiada tinggal suatu malaikat selawat atasnya. Dan dijadikan daripada demikian selawat tu akan satu burung. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada satu selawat. Setengah ulama kata jadi daripada satu kali kita selawat kepada Nabi kita ni seekor burung. Tubik mari seekor burung. Jadi seekor burung Jadi seekor burung ni bagi burung saning tu 70,000 sayap. Seekor burung tu ada 70,000 sayap. Pada tiap-tiap satu sayap
70.000 bulu. Dan pada tiap-tiap bulu 70.000 muka. Burung saat ni hok jadi itu. Dan pada tiap-tiap muka 70.000 mulut. Dan pada tiap-tiap mulut 70.000 lidah. Dan pada tiap-tiap lidah mengucap tasbih belaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung tu jadi daripada siapa? Jadi daripada selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70.000 bermakna sekali dia kata berapa tahu apa juta. Moga 70 lidah, 70 mulut, 70.000 mulut deh. Nak royak kata. Bagi orang yang mengucap selawat akan pahala demikian itu sekaliannya semua pahala hak si burung duk tasbih ni kau tu semua pahala tak ada wi kepada malaikat, tak ada wi kepada burung tu kali, semua pahala hak burung tu kata wi kau tu ampunya burung. Boleh kau kita belakang sabit tu orang tak buat ibadat sunat ni, orang tak buat ibadat sunat ni ke dah. Orang nak pergi sesat kali-kali di dalam negeri akhirat saya. Apabila yang kita tengok saja tentang amalan Allah, masa aku duduk atas muta hari tu dan aku sapa di faideng, aku selawat ke Nabi, aku baca tasbih, aku go ni, pahala comelnya banyaknya. Kalau aku kata semua pun lagu tu jadi sesat. Sebab apa? Penat dak kali, letih dak kali, susah dak kali. Ibadat sunat semua tu tak susah letih dah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ais maya kena ada kau nak zikir? Dak, tak ada kena ada. Nak zikir ke Tuhan kena tutup aurat ke? Dak, tak ada kena tutup aurat. Tak ada kena pakai kain kanan yang sampai nampak tangan dengan muka dak. Dek, nak selawat ke Nabi kena duduk kiai molek ke? Dak. Menetek ke, nerak ke, tidur ke, menyatak, menyandar ke ikut. Dek, nak selawat ke Nabi kena ada ismaya dulu ke? Dak. Nak selawat ke Nabi kena cari hari yang cuci ke? Dak. Uzur, nifah, wiladah, beranak. Boleh kata semua. Mudah kerja selawat. Kena ngapa ke? Dak. Dek, habis-habis mudah kali. Pahala ya besar. Kali kita kata la ilaha illallah, hati kita ingat ke Tuhan, mulut tak kata kali, hati saja ingat ke Tuhan, ingat kebesaran Allah. Tengok ke langit, luarnya langit manusia biasa tak boleh nak buat ni, landing ni. Kecuali kena Tuhan hak maha kuasa ya, hak boleh buat. Ingat seorang diri, tak ada sebut dengan mulut, duk ingat oleh hati. Duk atas kereta dan mata bapa, tak kecek duk menunggu kita duk ingat ke kebesaran Allah. Satu saat nengwik nanti, satu saat ni setah sangat ayah. Tak ada kelik ali mata kita. Nah, satu saat sama pahala semaya sunat 1000 rakaat. Kita ingat ke Tuhan. Kita tak lala ke Tuhan. Hati kita tak lala kepada Tuhan. Satu saat ya, tak kena sebut mulut dak dia. Wi mata tengok hati ingat. Tahu tu ya. Lingo dengar hati ingat. Tahu tu ya. Tak ada cokor, tak ada kata kena letih, kena buka mulut gitu gini, lidah kita kecek, kita pelek gitu gini, tanah rusing. Guna hati ya ingat ke Tuhan, ingat kebesaran Tuhan. Pun kayu-kayu ni, pun pisau sung dengan dia. Buah dia pun sung dengan dia, punya pun sung dengan dia. Pandai Allah Ta'ala, kalau bukan Allah Ta'ala kita seporong pun kita tak boleh nak buat. Kalau kita ingat lagu tu, satu saat 1000 rakaat semaya sunat. Tuhan nak wika kita. Pas satu nati ada apa? Neng nati mi hoksip wik nati. Bayar ke lah. Hoksip gikun dengan 1000. Boleh apa semenek? Nek, tak kena 10,000 rakaat semaya sunat. Semenek kita dah ingat ke Tuhan? Nek, sahabat itulah. Apabila kita lala ni hati kita lala semua kita tak je ingat ke Tuhan, dia ingat ke dunia, nak buat gana wi sene ta dunia, nak buat gana wi kita tak ada kesusahan ta dunia, nak buat gana wi kita ni gitu gini ta dunia. Kita dah ingat ha dunia saja. Sari-sari luar tak ada gapo mikir hanuk ya kita. Sari-sari tak ada gapo mikir ha makan petang malam pagi ya kita. Sari-sari mikir ha kerja ya kita. Tuhan kok semaya pun. Taruh dalam semaya, hok masuk kena ingat ke Tuhan dah kita pergi lain lagi. Pergi pak gula, pergi air orang mada, pergi ke barang hok ile. Pergi di mana-mana tempat gila.
Tu dalam masa kena ingat ke Tuhan. Apa tak dengan masa hak tak ada kena ingat ke Tuhan ni. Hak bukan masa kena ingat, bukan masa ngadak ke Tuhan. Hak lah lagi ke Tuhan. Dia ingat ke anak. Anak tu makhluk. Anak tu dunia. Anak kita tu dunia. Sabit tu Tuhan kata orang gila ke dunia ni bukan orang gila ke harta saja, orang gila ke anak. Jong siapa awak dosa buat anak kita. Tak apa. Tu orang gila ke dunia. Gua orang panggil. Sebab anak kita dunia, harta kita dunia. Semua panggil dunia kecuali amal ibadat kita ya akhirat. Kalau kita duk mikir hal lain daripada ibadat kita, daripada kita duk mikir dunia. Masa mikir dunia tu lala kepada Allah. Masa lala kepada Allah tu nak jadi rugi di dalam negeri akhirat. Kalau aku mikir pun banyak halau. Semenit 60,000 rakaat semaya sunat kira. Sesaat 1,000, 60 saat, 60,000. Neh, 60,000 tu nak bagi ke kita. Neh. Dan daripada Nabi SAW, Nabi ada sabda lagi. Deh. Dak su lagi tak ni deh. Ada ucap tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala 70,000 lurah, 70,000 bahasa. Neh. Dan disuratkan baginya, yakni bagi orang yang mengucap selawat ke Nabi tu pahala demikian itu. Semua tu diseruh pahala ke tuwe ampunya selawat belaka. Dan daripada Nabi SAW bersabda, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tetap kala ia menjadi akan daku, tetap kala Allah Subhanahu Wa Taala jadi aku ni, jadi Jibril ni, maka berhenti aku 10,000 tahun. Tiada aku ketahui akan namaku. Kau tu aku tak tahu kata nama aku ni gapo. Mula setak Allah Ta'ala jadikan. Sabda Nabi SAW bersabda, kata Jibril AS, ya Muhammad. Jibril dek kecek dengan Nabi ni. Jibril royak ke Nabi. Jibril kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, bahawa Allah Azza wa Jalla ni tetap kalau mula kau dia jadi akan daku ni. Jibril kata, ya duk letak aku situ 10,000 tahun aku tak tahu kata aku ni piyo. Mai rucap tu tak kenal nama diri, kata nama gapo, kita ni piyo, jadi mana lagu mana tak tahu berawak diri. 10,000 tahun ya tak tahu kata ya ni piyo. Kijak gapo tugas gapo jadi daripada gapo gimana tak tahu nama sendiri. Kemudian menyuruh ia akan daku, ya Jibril. Kemudian lepas daripada 10,000 tahun tu Tuhan kecek dengan dia, Tuhan pun panggil, ya Jibril. Tuhan panggil, seru dia dengan nama, ya Jibril. Maka aku ketahuilah akan bahawasanya nama aku ni Jibril. Baru tahu kata, kalau gitu aku nama Jibril. 10,000 tahun tak tahu diri nama gapo. Tak tahu kata diri ni gapo. Tak tahu. Dek. Kataku, labbaik Allahumma labbaik. Bawa Tuhan panggil, ya Jibril. Tahu dah kata aku ni nama Jibril. Maka aku pun jawab dengan panggilan Tuhan saat itu, labbaik Allahumma labbaik. Maka perman pada sini, yakni sucikan olehmu akan daku, maka mengucap takdis aku akan dia 10,000 tahun. Bo Tuhan panggil dia, yo pun jawab gitu gini, ku pun nak sucikan dengan nak puja-puji Tuhan ni dengan ucap takdis kepada Tuhan. Ucap takdis ni ucap tasbih, ucap gapo ke Tuhan itulah nak sucikan Tuhan. Nek. 10,000 tahun dia duduk gapo? Buat amal ibadat ke Tuhan. Dia duduk ngucap, dia duduk takdis, dia duduk selawat, dia duduk gitu gini semua tu 10,000 tahun. Deh. Maka apabila lah Tuhan saat itu dengar daripada 10,000 tahun dah malaikat Jibril duduk ucap takdis, duduk suci kaya tu, maka Tuhan pun perman. Tuhan kecek dengan malaikat Jibril. Majadani, yakni muliakan olehmu akan daku, maka aku pun tamji akan dia 10,000 tahun pula. Dek. Tamji ni memujilah. Tamji ni memulialah. Ucap mulia pula. Saat ni ucap takdis, ucap suci ke Tuhan 10,000 tahun. Lepas daripada Tuhan ayat Majadani,
Jibril ni ucap mulia kepada Tuhan pula 10,000 tahun pula. Lepas daripada ucap mulia kepada Tuhan 10,000 tahun, kemudian Tuhan pun kata hamdani. Bermakna memujikan akan daku ni. Maka ia pun ucap muji pula ke Tuhan dengan tamjidnya muji akan dia 10,000 tahun. Memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala 10,000 tahun. Muji Tuhan ni alhamdulillah itulah 10,000 tahun. Kecek gitu. Ni mula-mula Allah Taala jadi Jibril ni. Kemudian dibukakan lepas daripada tu, dibukakan baginya daripada tiang arasy. Allah SWT pun bukalah tiang arasy. Maka aku lihat akan satu satar surat teh. Ada surat teh. Maka berpihak akan daku. Maka tiba-tiba situ tu Jibril kata lepas daripada aku duk muji Tuhan 10,000 tahun. Aku duduk mulia kepada Tuhan 10,000 tahun. Aku duduk ucap takdis kepada Tuhan, suci kepada Tuhan 10,000 tahun. Lepas daripada tu Allah pocai di atas dia gitu gini, Allah pun bukalah tie. Allah buka tie. Apabila Allah buka tie saning nampak tie aras, kemudian Jibril kata aku perhati tengok ke tie aras, saat itu ada tertulis kalimah satu kalimah. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada dah. Baru jadi ni Jibril ni. Nama Nabi kita ada dah situ. Ada dah. Nabi mana tah lagi. Nama ada dah. Maka aku pun berkata. Jibril ada cerita hayo lah ni. Hayo mula-mula nak tahu gitu gini. Maka aku berkata ya Rabbi he Tuhan. Siapa go Muhammad ni? Sahabat nampak nama yo, ke? Tanyalah. Ya Tuhan, siapa ga Muhammad ni? Siapa Muhammad Rasulullah? Nama dia ada di tiang arasy Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada mula-mula jadi dia lagi ni. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril, Tuhan pun jawab ke Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, jikalau tiada Muhammad ni, kalau aku ni tak ada, tak buat, tak jadi, tak ada ingat kata nak buat, ni Tuhan nama ni Muhammad ni, tak ada dalam fikir aku kata aku nak jadi dia masa depan, gini ni. Kalulah tak ada Muhammad ni, nascaya tiada aku jadi akan dikau. Kalau aku tak meteng kata aku nak buat Muhammad tu hok nama duduk di arasy aku, mung tak ada dulu lagi Jibril. Sebab itu Nabi kata, Tuhan raya Nabi Muhammad ni lah asbab bagi nak ada sekali yang makhluk tamu ke bumi ni. Bok ada Nabi Muhammad lah. Bok Tuhan nak buat Nabi Muhammad lah. Bok ada nur dia lah. Yang jadi semua kita nampak ni ada belakang atas dunia ni. Ada malaikat tu, ada malaikat ni, ada makhluk tu, ada makhluk ni, ada go tu, ada go ni. Sebab apa bok teh? Bok teh pucuk Nabi Muhammad. Tetapi jikalau tiada Muhammad itu, nascaya tiada aku jadi akan syurga. Kalau tak ada Muhammad hak mu nampak nama duduk di tiang arasy, nascaya aku tak jadi akan syurga Allah. Syurga apa tak ada. Kita kata gini lah, เหตุผลที่อัลลอฮ์สร้างทุกอย่างบนดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจักรวาลนี้อะไรก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่ามักลุกเนี่ยอัสบับมันมาจากเนื่องจากมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม sebab ada nabi kita ada sebab ada nabi kita deh dan tiada neraka kalau tak ada nabi tak ada lah neraka. Dan tiada matahari dan tiada bulan ya Jibril selawat olehmu atas Muhammad. Semenjak daripada Tuhan tak ada lagi ni. Tuhan suruh Jibril selawat dah ke Nabi belai-belai. Sebab itu daripada kalangan umat Nabi SAW, kalau siapa dia selawat kepada Nabi, nescaya banyak kelebihan-kelebihan dan ganjaran pahala yang Allah SWT nak uwi kepada orang yang rajin selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rajinlah selawat ke Nabi, jangan malah. Jangan kita malah, jangan kita wasa nak kau rajin buat kau malah dok, jangan kita kena bakso dah diri kita.
Maka selawat aku, Jibril pun kata aku, selawatlah kau Nabi pulo. Lepas daripada tu 10,000 tahun pulo. Deh. Nak royak kata Nabi kita ni bukan orang lekeh-lekeh. Bukan mertabak lekeh-lekeh. Sabit tu orang wahi baik dengan Nabi. Orang wahi sangsa Nabi. Orang wahi selawat kepada Nabi. Orang wahi ucap selamat kepada Nabi ni ganjare pahala yo luas suk mata mande. Ganjare pahala yo banyak. Saya Allah Taala nak jadi kau tu nak jadi goni. Deh. Saya siapa sebelum daripada ni pun selawat ke Nabi boleh buat jadi berkat. Selawat kepada Nabi boleh tambah umur. Selawat kepada Nabi boleh berkat rezeki. Selawat kepada Nabi boleh buat belaka dalam kehidupan kita. Demi keberkatan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh. Ingat tu lah nak ayat kata buat teh semua-semua perkara tu buat teh ada nur Nabi lah jadilah segala-gala yang kita nampak bokeh kita pun jadi buat teh ada Nabi kita juga. Sabit tu kita kena banyak-banyak selawat lah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kat tu mengurpe kita mai sambung dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda ia datang akan daku Jibril dengan manis muka maka kataku ja Jibril tidak aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Ni Jibril satu kali yo mari jumpa dengan Nabi dalam hal keadaan manis muka suka senyum sama. Nak Jibril ni yo mari cari Nabi kita dua kali, dua terik. Ada terik tu suka sama. Suka miความสุข suka sama. Suka sama deh. Ada sekali tu dia saat itu mari dalam hal kerana masa cetung. Gerung takut. Deh. Hak ya suka ni buat apa? Kita mari dengar minggu depan. Bukan. Anak jago. Deh. Kitab yang kedua ni kita nak ngaji kelebihan bulan Syaban. Kelebihan bulan Syaban iaitu kelebihan bulan yang paling barakah lalu ni kita duduk tepat apa bulan Syaban ni? Nanti deh. Hari yang kelima di dalam bulan Syaban. Deh. Muka 14. Jadi bulan Syaban ni beberapa ibadah-ibadah yang kita kena buat pada bulan Syaban. Ingat deh, bulan Syaban ni bulan yang sepatutnya buat amal ibadat banyak kali. Tak kira lah semaya sunat baik, atau puasa sunat baik, atau zikir baik, ucap tasbih baik, sedekah baik, gapo-gapo sekalipun semua disunatkan pada bulan Syaban. Sahabat gajar pahala you nak berlipat kali ganda. 100 kali ganda. 100 kali ganda. Nak berlipat kali ganda. Jadi, Roy tahu. Kalau kita selawat kepada Nabi sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat surat catatan amal kita ni 100 kali dah. Ada kita kata kali ya baru. Sabit tu dia lebih daripada bulan lain-lain. Sabit tu bulan ni tak lewat main-main lah. Kena rajin buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Syaban ni. Lebih-lebih lagi puasa di dalam bulan Syaban. Deh. Sahabat tiap-tiap kali kita puasa di dalam bulan Syaban, Allah Subhanahu Wa Taala nak wi ganjaran pahala tak serupa anak hari yo. Anak hari tak serupa belaka. Gemar deh nak puasa dengan kelebihan rasa rajin, dengan kelebihan rasa nak buat. Tanya boleh Rajab dak hari Abu. Tak hari Abu boleh Rajab. Nah. Oyak kata. Ibadat ni bunyi mudah nak buat payah. Sahabat gapo? Bukan betul ibadat tu ya payah. Betul nafsu kita nak terima payah. Setel lagi. Setel kata tak sedok buat lah. Mudah lagi. Tak ada pedal lagi. Tak sedok puasa. Lalu ni ngandung. Nanti lepas pengandung. Dah lagi. 4 tahun, 3 tahun lepas ngandung pun tak puasa juga.
Deh, selawat ke Nabi pun sepatu bila-bila masa boleh selawat ke Nabi. Deh, duduk asuk kita, duduk royak kau kita, kut lingo kita, nak kita malah buat ibadat kau Tuhan. Deh. Jadi orang yang puasa di dalam bulan Syaban ni, sehari ya puasa bulan Syaban tu Tuhan harai dah. Tubuh ya daripada api neraka. Kiapa? Kiapa Tuhan harai tubuh ya daripada api neraka? Sebabnya kekuatannya dia sambut bulan Syaban, bulan yang dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Sebab bulan Syaban ni bulan digelarkan bulan Nabi kita. Aisyah royak sama-sama dah. Bulan ni tak siapa yang ngigal nak tidur dengan Nabi. Bini-bini Nabi sebelah orang. Dia tak tidur. Tengah malam tak tidur. Aisyah ni ke satu malam tu dia gila raya. Dia kena tidur dengan Aisyah lah pasal gila raya hak Aisyah bini Nabi ni ramai ke deh. Jadi Aisyah ni dia mau anak dengan Hafsah, dia mau anak dengan gapo? Bini Nabi nama Maria, gapo? Maria. Bukan. Gila dengan Aisyah, sekali dengan Aisyah Hafsah, sekali dengan Hafsah ada gapo? Ummu Salamah kali dengan yo tu lah. Deh. Jadi nak oyak kata pada malam tu Nabi kita duduk dengan Aisyah. Aisyah ni soho dengan orang munggu kotok lah. Yang munggu dengan Nabi kita sama-sama. Kalau Nabi kita pergi mah ya cek lalu dah. Mari mah piyo. Mari mah piyo gimana cek bang, cek gapo bang air madu kedak. Kalau mai air madu ni yo mari mah meriah. Misalnya kata deh. Ya cek lah kau. Yo munggu. Dia yang munggu. Sabi itu. Ya dek. Ya mau Nabi mati ya malah belah. Nabi mati ya malah belah. Ya kecil. Ya kecil. Yang ni kau mau apa tahu, mila tahu gitu mau. Deh. Patu nak royak kata Aisyah ni pada masa ketika dia duduk tidur dengan Nabi. Nabi pun kita tidur mah ya lah. Malam tu gila ya. Gi tidur saning. Apabila ya khabar masa tengah malam ya gagal Nabi. Nabi tak ada tepi dia. Nabi tak ada tepi ya fikir kau dah. Nabi gimana? Nabi kita tidur ngopi yo. Nabi gi rumah bini mana? Terbangun mari tengok Nabi tak ada. Tubik mari luar rumah pun tak ada. Luar kamar, luar bilik pun tak ada. Bilik tak ada. Malam tu selalu dah Aisyah tak ada rumah ya. Nak yak terdebe. Boleh dah kita debe tang Aisyah. Malam-malam lagi cari Nabi. Nah, tubik daripada luar rumah, pergi ketuk pintu, ketuk bilik, ketuk rumah bini Nabi semua. Cari Nabi. Nabi ada kat sini? Tak ada. Nabi ada kat sini? Pergi cari. Nabi duduk mana kau? Tak ada. Pergi rumah yang lain pula. Ni, Nabi duduk sini kau? Tak ada. Aisyah debe gimana? Anak Abu Bakar ni. Nah. Daripada tu, ya unggah pergi cari. Umah bini tu tak ada. Umah bini ni tak ada. Umah bini tu tak ada. Umah bini ni semua bini Nabi tak ada. Nabi gimana? Deh. Unggah. Umah Aisyah ni ke, dia serambi. Orang panggil kata, dia dinding dia dengan masjid. Tapi dia tak langgar main di masjid. Dia langgar pergi rumah bini-bini dulu. Habis rumah bini tahu kata tak ada rumah bini. Baru aku mari yon pergi di masjid. Aku Nabi duduk semaya. Pergi di masjid buka pintu di antara rumah dia dengan masjid sana. Nampak Nabi duduk sujud. Nabi duduk sejik. Ya kak. Ya pun mari tengok sana. Nabi tahu dah. Aisyah ni yogi cari Nabi tiap-tiap rumah bini dah. Aku tahu Aisyah gidah semua rumah bini, gi ketuk pintu rumah bini. Bapa Nabi tahu sebabnya nyawa derah. Dia letih. Dia letih nyawa derah letih dah. Nabi bunyi suara nyawa derah. Laipan. Yogi jauh dah ni, yogi pakai rumah Saudah, yogi pakai rumah Ummi Salamah, yogi pakai rumah Hafsah cerak dah ni cari Nabi. Bayar pun dia dah letih situ. Tu muka dia unggah pergi rumah tu, rumah ni. Berapa bini Nabi? Nak boleh kecuk mari di masjid ni. Mari tengok Nabi duduk sujud sana. Duduk tunggu Nabi sujud. Lama Nabi nak sudah. Daripada semaya. Sujud tak gerak-gerik gapo. Mati lah Nabi kata.
Mati Nabi deh. Yo pun ambil kain mari katuk lah kaki Nabi ke. Yo pun Allah tangan tu di kaki Nabi. Nabi gerok kaki. Tak mati lagi ya kata. Nabi tak mati lagi. Yo pun tunggulah situ. Tunggu sehingga sapa Nabi sudah daripada semayat. Lama ya pada malam tu Aisyah kata. Tapi ya tunggu siapa sudah juga. Nabi sudah saning semayat apa gitu gini. Nabi paling kecek ngaya serta Nabi senyum. Hei, ya kata dia ingat Nabi gimana ya ke Nabi. Nabi kata letih lagu ning ni. Gi cari Nabi setiap rumah dah ni deh. Dia kata dok ya tak. Deh. Kemudian Nabi kata dok ya ya tak ya bunyi suara lelah. Ya kata sebab ya bangun Nabi tak dok dia kata. Ya tetap kena pergi cari, tetap kena pergi tengok Nabi duk mana pasal malam ni gila ya. Hei Aisyah, Nabi kata. Mu tak ingat kau malam ni malam gapo? Mu tak ingat kata ni bulan gapo? Ni bulan Syakban, ni malam nisfu. Aku tak akan tidur dengan siapa-siapa di sekalipun. Dah lama aku saat itu sujud. Kerana aku duk sujud syukur dan kerana aku duk mengadap kepada Tuhan. Lepas daripada tu Aisyah kata kalau bulan Syakban Nabi tak ada aku tak mudah. Ya tak ada gilai. Ya pergi sejik. Nah. Bukan lagi pergi situ pergi rumah ya tu pergi rumah ya ni dok. Dan nak royak kata Aisyah royak dok. Bulan yang terlebih dicintai oleh Rasulullah iaitu bulan Syakban. Bulan ni. Bulan ni. Amal ibadat digandakan jadi 100 kali ganda. Sedekah sekuk boleh 100 kuk Allah Ta'ala ganti. Ganti ni semenjak daripada dunia atau di akhirat. Tak boleh kira. Tak boleh kira. Kadang-kadang Allah Ta'ala ganti semenjak daripada hidup atas dunia lagi. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala ganti di akhirat nanti. Dek. Sebab itulah di dalam bulan Syakban kita kena rajin beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ganjaran pahala je besar. Bulan ni bulan yang dikasihi oleh Rasulullah sehingga dapat digelarkan kata bulan ni bulan bagi Rasulullah. Maka orang puasa sehari pun Tuhan nak harai dah daripada api neraka. Kacau lah puasa sehari deh. Yang kedua, jadi kalau siapa dia puasa pula di dalam bulan Syakban tu sehari ya. Bukan sekadar diharaikan api neraka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak wi kepada dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lagi pula boleh pergi jadi saing dengan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam syurga. Boleh jadi jire dengan Nabi Yusuf. Boleh jadi taulan, boleh jadi saing dengan orang comel tadi. Orang comel piu-piu nak masuk dekat. Lebih-lebih lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab itu dia nak jadi saing dengan Nabi Yusuf dalam syurga. Maka dia kena puasa lah sehari di dalam bulan Syakban. So tak ada arah puasa lah nisfu Syakban. 4-15 bulan Syakban deh. Boleh beberapa perkara lah. Dan Tuhan nak pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam dan pahala Nabi Daud alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ni nak royak kata ganjaran pahala yo tu Tuhan besar kepada dia pasal dia ni termasyhur di kalangan Nabi banyak sabar di atas ujian Tuhan. Nabi Ayub ni semenjak daripada Allah Ta'ala jadi dia sehingga sampai ke hari Allah Ta'ala nak tosok dia tak biasa jumpa kesusahan dalam hidup dia. Anak dia 12 orang sihat segar belaka. Kebun tamaya 500 rai. Guna orang 500 orang di kalangan orang jung nanti ambil buat jaga kebun tamak kon nganja tu 500. Orang duk tupem, kaya, orang kaya. Sihat tu berbadan tak biasa sakit kali abu. Sehingga siapa kau saya tegi ngadu kau Tuhan. Moga Tuhan duk puji kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kerana Nabi Ayub adalah hamba dia yang baik. Nabi Ayub adalah hamba dia yang taat dan patuh kepada dia. Saya kata, Tuhan boleh royak lagu tu. Nabi Ayub, ya boleh patuh taat lah kau Tuhan. Sebab dia tak biasa susah kalau dalam hidup dia. Dia tak biasa jumpa kesusahan.
Dia tak biasa kena uji ke Tuhan. Siapa-siapa dia kalau tak kena uji ke Tuhan, tak selera iman dia. Cuba Tuhan uji dia tak. Selera betul lah. Yang ejek-ejek Nabi Ayub di hadapan Allah. Sebab Nabi Ayub boleh juh lagu tu. Sebab Tuhan tak biasa uji gapo ke Nabi Ayub. Kemudian Allah Ta'ala kata tak apalah. Aku terlebih tahu daripadamu lagi setan. Tak apa. Lepas daripada ni aku nak terawih ujian ke Nabi Ayub. Lepas daripada Tuhan raya kata yang nak ujian. Lepas daripada Tuhan raya kata yang nak uji Nabi Ayub. Dengan serta merta. Kebong Nabi Ayub 500 rai suk mata mandai tu makan dapi. Bakar bilicing. Tak ada tinggal habue, tak ada tinggal buah, tak ada tinggal pohon, tak ada tinggal gapo. Habis licing sekaligus makan dapi. Orang 500 orang jatuh kerja. Orang 500 orang tak boleh nak tupai dah Nabi Ayub. Nah, tak ada jatuh kerja. Klik mari di rumah. Bini dia royak. Umah kita rutuh. Umah kita jatuh. Umah kita rutuh. Sahabat umah yang duduk tepi bukit. Rutuh. Mati habis anak duduk dalam tu. Sehari tu lah. 12 orang. Mati kali tu. Ujian ni. Ni ujian Nabi Ayub ni. Tak biasa kena uji ke Tuhan. Uji pak hak double lalu dah. Sebab tak saya tagi royak ke Tuhan lagu tu lah. Nabi Ayub mati anak, harta habis. Nah. Duduk lepas daripada tu, timun nyakit badan sutai tubuh badan lalu dah. Tak ada ubat nak mari pubat, tak ada ubat nak mari buat jadi penawar, tak ada. Arah nak pergi cari ubat main mana nak ubat. Kau sari kau banyak, Saya ngak siapa kau busuk. Nak orang kata tubuh badan Nabi Ayub ni busuk dan orang pakai kembang nyakit Nabi Ayub ni di seho kata nyakit ni jakit dengan orang. Kena ni retik. Kena tak boleh hidup. Kalau lah Nabi Ayub duduk dalam kapal ni mudarat habis sute kapal. Kena hidup lain. Kena duduk kok kaki-kaki bukit. Kena lagi duduk kok kaki-kaki bukit. Nah. Gi duduk dalam hotel dengan bini dia. Bini dia nama Rahmah. Gi duduk dalam hotel. Saning tu. Gi cari cewek dalam hotel tu. Daripada orang kaya kali. Orang yang kena tupai 500 orang. Hanya nak sanggup berapa ratus orang. Nak rakyat kata. Daripada kekayaan dia saning tu. Tinggal kendis. Suti. Hak ya ada. Masa dia gi duduk dalam hotel tu. Kendi tu ambil air semaya. Ambil wuduk. Apabila Nabi Ayub pergi duduk situ, kau sehari kau kuat. Saya dengan siapa buka sekolah kak gudih. Suti tubuh badan saja ya dah kali ni. Timbul ulak di atas tubuh badan Nabi Ayub alaihissalam 2 ekor. Duk makan kau ni. Bini dia tu susah lah. Bini gi pun kata, supaya nyakit kau learning lah. Orang inung. Orang takut semua sengkak. Orang sejual orang tak segapo lah. Nah. Nabi Ayub alaihissalam saat ni duduk dalam kutu saat ni tu. Kemudian bini dia ni tak cekak. Dia kata ke Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, bapa engkau ni jadi nabi bagi Allah. Mung ni jadi nabi Tuhan. Jadi orang Tuhan mak berdoa. Ikut mu minta gapo dengan Tuhan wi belaka. Kamu semenjak daripada bila-bila lagi dah. Mu berdoa gapo Tuhan tak izin tolak doamu. Bapa mu tak doa wi musia. Bapa tak doa wisia, daripada segala penyakit ni. Wi cuci wisia, wi sihat. Nabi Ayub paling mayak ke bini dia. Tuhan wi kesenengi kepada kita semenjak daripada kita nikah hari tu sampai ke hari ni berapa tahun? Dia kata 20 tahun. 20 tahun dah. Tuhan wi ke dia kesenengi. Apa semenjak daripada tu? Semenjak daripada Allah uji dia tu. Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dengan bakar kebun-kebun dia. Harta dia habis licin semua. Ambil sejak daripada hari tu sampai hari ni berapa tahun? 17. Bini dia bila. 17 tahun. Aku malu nak minta dengan Tuhan. Malu nak minta dengan Tuhan. Dalam hal keadaan aku Tuhan wis senang lama. Tuhan wis susah setai yo. Minta ngadu ke Tuhan. Aku malu. Kurang-kurang kena wis sama-sama 20 tahun.
Dia malu nak minta maaf. Kita tu hari Senin tu tahu tak berapa tahun mari sakit susah sehari ya bergaduh, tak ada orang nak royak dah. Apalah tu awak nyanyi lagu ni, apalah sakit gitu gini, apalah aku gitu gini. Sehari ya tu hari kau kitanya. Hak tu hari Senin lama kening tak ingat ni. Nabi Ayub dia malu nak minta 17 tahun 20 tahun, 3 tahun ya. Tak boleh. Deh. Tak sah berdoa. Apabila jadi lagu tu, kemudian lama kelama cukup 20 tahun. Jadi ulat hok duduk tahu berada dia pun ya syukur dengan Allah, tak ambil ulat tahu. Bukan kata lagi patah nak we ulat tahu ke apa gitu gini dak. Ya nak semaya ya we ulat tok. Boy yang sudah semaya, ya ambil ulat bubuk. Dia kata, "Bapa, tu rezeki dia, rezeki kita syukur rezeki dia, rezeki dia." Maka habis tu berbadan Nabi Ayub. Siapa ke lama duk 3 tahun lepas daripada tu cukup 20 tahun, ulak saning makan tu berbadan Nabi Ayub siapa tak ada tempat nak makan. Tak ada tempat nak makan. Tak ada daging nak makan dah. Tak ada kulit nak makan dah. Kering ketung bilicing dah. Neh. Nyawa ada Nabi ni tak ada. Sampai tu kita nak yakin Allah yang hidup, Allah yang mati. Tengok Nabi ada tulen dengan tulen dah. Nabi Ayub ada tulen hidup lagi. Lepas daripada tu Nabi Ayub alaihissalam sani dia pasti ulat 2 ekor sani. Dia makan bilicin dah. Habis dah ada hati dengan lidah. Hok tak ketik lagi. Hok tak jadi gudih, tak jadi gapo proses molek lagi tu. Lidah dengan hati. Ulat tu nak hati, nak lidah lah pula 2 ekor ni. Yo, nak apa ulat nak pergi makan lidah, nak pergi makan hati, nak pergi kerik hati, yo nak pergi kerik lidah yo sani. Ya using. Tu je baru yakin ayat doa tu. Ya kata minta lah wisia daripada nyakit ni ya Allah. Pasal kalulah ulat ning ni gigit lidah ya, tak ada peluang untuk nak sebut-sebut nama Tuhan. Dan kalulah ulat ni kerik hati, maka sentiasa hati tak ada untuk nak ingat ke Tuhan. Sampai tu ya pusing 2 anggota ni, kalau punah siap lalu dah. Tu ya pun akak tangan berdoa kepada Allah. Tuhan atas Jibril mari lalu dah, muka Tuhan nak kabul. Ya doa dia. Atas Jibril mari royak lalu dah ke Jibril mari royak ke Nabi Ayub. Dia kata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Hei Ayub, Allah Subhanahu wa taala suruhmu keluar daripada rumahmu, pergi duduk di atas muka bumi, kemudian meletakkan kakimu di atas muka bumi, maka nescaya akan luruh 2 ekor ulat sani." Luruh 2 ekor ulat sani dan akan tubik daripada letak kakimu di bumi sani, akan tubik air, mata air. Mung mandilah tubuhmu dengan air tersebut, kemudian Allah Taala akan wisia daripada nyakit-nyakit tersebut. Nabi Ayub tu baik giwak. Giwak, getok kaki jatuh ulat. Sebab tu ayat belakang tu biar air ku kaki gitu gini sang siapa jadi lagu. Air tu jadi lagu lolo ni. Nah, mandi serta merta kulit terik ting-ting lalu dah. Hak tak ada isi tumbuh isi. Jadi badai jadi penawar, jadi penawar bagi ubat nyakit kulit. Air tu. Tak kering sampai kalau ni. Ada. Nah. Duduk di Palestin. Orang pergi Palestin kok. Orang pergi tua di Palestin. Banyak kita usah nak pergi lah sini ni. Ada orang panggil lagu Nabi Ayub. Ada lagu Nabi Ayub. Lagu duit lah. Nah. Kita lagu Nabi Ayub. Kita ni Tuhan tak ada nyakit tubuh badan, tak ada nyakit kulit. Cimani kuat tu hari. Apa nyakit juga nah. Darah tinggi kuat ni Tuhan ni. Allah gilah. Dah ambil air, pergi mandi dek tu. Sia insya-Allah. Nawa deh. Nabi Ayub lagi sutai tubuh badan Allah sia dengan air tu deh. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sani boya sia sani terik ting-ting dah lah. Jadi supaya tukar orang lain. Kulit lain, tubuh lain lah. Kata deh. Tak ada dah. Paruk ko, gudih ko, suti tubuh badan tak nampak apa. Tak ada. Ada Nabi Ayub hok mulon-mulon. Ada tu. Kau tengok kau uduh ni maton. Nah. Kemudian kena ke Palestin. Kemudian bini dia kelik dah. Bini dia sani kelik.
Bini dia kelik mari sani Nabi Ayub depan di belakang. Nabi Ayub bini dia tanya, "Nampak tak orang yatim hok buruk kulit?" Cari tak laki lah, bini dia pergi cari makan ni. Nampak tak orang yatim hok jadi nyakit kulit? Nabi Ayub paling nampak, Nabi Ayub kata. Paling mai yatim nampak. Bini dia kejut. Gimana siya gini. Nabi Ayub pun cerita lah. Nak orang yang kata kena guna sobat tara mana. Orang yang kena ujian tara Nabi Ayub ni. Anak mati kali 12 orang. Kebong bakar bilicing. Semua. Lebih pada top up lagi. Lebih daripada lo melalai lagi ni. Kena deretik. Tua sakit. Habis licing. Kena guna sobat tara mana. Nak boleh tara Nabi Ayub. Pahala cuma mana bagi Nabi Ayub. Allah Ta'ala kata janji. Nak wih kau umat Nabi Muhammad. Kali apa sehari dalam desa apa. Lagu tu lah nak royak kata. Nak royak kata gitu. Lepas tu Tuhan nak wih palak supaya Nabi Daud lagi. Nabi Daud orang sobat kok. Nabi Daud ni ayah dia kita hauk tepi bukit sebab uduh pada orang kali-kali. Kalau sebut kata Nabi mana hak rupa tak berapa comel mana lah kita tak suka royak uduh lah deh. Rupa tak berapa comel mana. Nabi Daud. Tua pendek, rambut keriting, mata biru supaya mata kucing, hitam, gemuk. Mata biru duduk di tua hitam ni comel kau. Jadi Nabi Daud ni siapa ayah yang malu. Yo orang biasa zaman Nabi Daud ni kalau ada anak yatim dia mau taruh anak yatim ni untuk nak jadi askar kepada raja. Dia raja ni jadi askar lah jadi tahan raja Tapi Nabi Daud ayah dia tengok Medan dah mau ni. Nah orang tak suka eci lah ke apa lah itulah dia. Mungkin mungkin pego kambing ya lah di kaki bukit nu seduk rumah malu kat orang. Ya kata kena reject. Di kalangan uduh kali di kalangan orang tak comel kali di kalangan nabi-nabi ya boleh ada bini 99 orang dah Nabi Daud. Tak comel ada bini 99 orang. Nabi kita 11 orang. Nabi Ibrahim bapa 2 orang. Siti Sarah, Siti Hajar. Nabi Adek seorang, Siti Hawa. Nabi Sulaiman tu anak dia yang nurung lah. Nabi Sulaiman tu anak bagi Nabi Daud. Bininya 1000. Yang nurung pak ya mila ya. Tapi nak ayat kata udah ya apa? Tu heavy kelebih kau tu pula. Ada bini 99 orang. Hak yang ke 99 tu mok bagi Nabi Sulaiman. Jadi nak royak kata kena susah payah tara mana. Nak boleh jadi raja. Daripada orang yang kena duduk pera kambing di tepi bukit. Kena perai dengan jaluk. Kena perai dengan toluk. Kena jaluk toluk sikit lagi. Tafsir kita siapa? Di kisah jaluk dengan toluk. Ya ada duduk di kisah jaluk dengan toluk. Ada. Duduk di belakang daerah. Ada 2 pipi lagi. Kita akan jumpa kisah jaluk toluk. Waktu hewan yang Al-Quran. Nak kaya kata Tuhan nak wipalok Nabi Daud dengan Nabi Ayub bagi orang puasa sehari ya dia boleh Syaban. Jangan duk wibun torak diri lah. Jangan kata Allah pahala banyak gini mau lalu aku tu bomo lari tak sewi puasa pokace puasa juga siapa mudarat diri lah siapa kau kat nak mati masa ICU jangan dah. Tuhan marah lagu tu. Hak sunat ya jangan kace. Tak hak wajib dah tinggal lagi deh. Habis kat tu. Siapa dia yang poso sempurna kan poso sebulan di dalam bulan Sa'ban. Pio sempurna poso sebulan dalam bulan Sa'ban ni Allah Subhanahu Wa Taala nak wi pahala kepada dia dimudahkan sakaratul maut. Sakaratul maut, sakit nak mati ketika malaikat tarik nyawa roh kita keluar daripada jasad kita tu, sakit pada ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala nak peringin bagi orang rajin puasa cukup genap sebulan, ambil ada 41 4 30. Tak ada dah kita azalah tahun depan 30 lagi insya-Allah deh.
Lepas tu Tuhan nak wi lepas daripada huru-hara muka nakir, Tuhan nak wi cerah dalam kubur, tak ada gelap dalam kubur. So lagi Tuhan nak katukkan iPad kita di dalam negeri akhirat. So, hak kita malu ke apa semua Tuhan katuk berlaku. Neh, Tuhan tahu sekat kita dengan Tuhan je. Tuhan tak buka di hadapan di dapat khalayak ramai tu dah. Masya-Allah. Habis kat itulah hari ni dengan tu apa kesihatan pun tak sihat mana nak celek tak naik ni dah celek tak naik ni. Jadi kita ngaji 2 kitab pada hari ni, minggu depan kita mai sambung lah puasa hari di dalam bulan Syaban ni. Tuhan nak wigan jadi gapo kau kita ni, insyaallah kita mai sambung minggu depan deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hak mana kita dengar hari ni, hak mana kita dapat amal, kita amal lah. Hak mana kita tak dapat amal lagi, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan buka hidayah kepada kita, insya-Allah. Dah. Lepas tu belum daripada